Kami bercakap ikut apa yang you tanya tau. Assalamualaikum dan salam sejahtera rekan-rekan sahabat Helen FM yang dikasihi dan semua. Hari ini Rizal Adam dan juga tim Helen FM serta tim Pekeso. Hari ini kami berada di bumi yang indah permai ini, di Kajang. Okey, lokasi di mana kami mengunjungi salah seorang rider Foodpanda yang baru-baru ini mengalami kemalangan di kawasan Ceras. Jadi pada hari ini ada yang lebih istimewa yang ada dikongsikan ialah sahabat kita ini mencarum dengan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Baik, di sebelah kiri saya ialah mangsa iaitu Cik Ahmad. Walau bagaimanapun kami mohon maaf tidak dapat menyiarkan sepenuhnya fizikal Cik Ahmad atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Dan di tengahnya ialah Encik Hakim iaitu Timbalan Pengerusi Persatuan Penghantar E-Hailing Malaysia. Manakala di sebelah kanan sekali yang sado tu Encik Tuan Khairullah iaitu Ketua Unit Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri Pekeso, datang pada hari ini atas sebab ingin bertanyakan khabar dan meneruskan apa yang sepatutnya diuruskan oleh Pekeso. Dan kedatangan Tuan Kai diiringi oleh pegawai-pegawai Pekeso yang lain iaitu Cik Sikit dan juga Cik Atiah. Baik sahabat-sahabat, terlebih dahulu kita tanyakan kepada Cik Ahmad. Cik Ahmad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ahmad, boleh ceritakan sedikit tak bila sebenarnya aksiden yang dialami oleh Cik Ahmad? Okey, saya aksiden pada 13 hari bulan 10. 13 hari bulan 10. Di mana tu dia? Di mana? Di Alam Damai. Alam Damai Ceras ya? Alam Damai Cerah, betul. Waktu itu pukul berapa? Lingkungan daripada pukul 1 sampai pukul 2. Pukul 1 sampai pukul 2. Okey, pada masa kejadian Cik Ahmad memandu tu hujan ke, panas ke? Tak, biasa je. Biasa je. Mendung lah. Saya difahamkan kemalangan melibatkan dengan sebuah kereta. Ya, betul. Baik, saya nak tanya. Okey, Cik Ahmad adalah seorang yang merupakan pencarum kepada skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Bila Cik Ahmad mencarum? Saya mencarum tu 17 hari bulan 9. 17 hari bulan 9. Maknanya tak sampai sebulan. Ya, betul. Ya, okey, itu dia sahabat-sahabat ya. Tak sampai sebulan mencarum dengan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri dan terlibat dengan kemalangan di sebatang jalan raya di Alam Damai. Baik, di sebelah kanan kita terus saja kepada Tuan Kai. Tuan Kai, bagaimana Tuan Kai melihat skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri yang disertai ataupun dicarum oleh Cik Ahmad ni? Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, terima kasih kepada E-Hailing FM dan juga rakan daripada penggerak pengantar. Okey. Pagi ni kami amat teruja untuk hadir bersama-sama dengan E-Hailing FM untuk menziarahi rakan kita daripada Foodpanda, rider Foodpanda, Cik Zulfitri bin Juwana Jenua. Jenua. Okey. Yang ditimpa kemalangan jalan raya pada dalam minggu ni juga ya. Jadi itulah daripada semakan kami mendapati bahawa beliau ni adalah salah seorang pencarum Pekeso. Baru 17 September yang lepas dia menyertai program penyana gig yang dianjurkan oleh kerajaan. Jadi dalam hal ni kami berasa amat bertuah lah. Ya, kami amat gembira kerana nampaknya Cik Zul adalah salah seorang yang awareness, yang prihatin dengan kebajikan dan keselamatan, pelindungan diri sendiri dan keluarga. Ya, dan sanggup mengeluarkan sejumlah wang RM69.80 untuk menyertai program ni. Dan alhamdulillah ya, daripada melalui program ni ya, Cik Zul, maknanya Cik Zul layak untuk mendapat faedah-faedah yang disediakan oleh Pekeso lah. Ya, daripada kemalangan tersebut, memang kemalangan itu tidak berbau. Jadi apapun sebagai manusia yang kita sihat, mana kita tahu apa yang perlu ada dalam seorang itu ya, sama dari keselamatan dia, pelindungan keselamatan dia dan juga ekonomi dia. Jadi dari segi ini maknanya Cik Zul telah melaksanakan satu perkara yang baik untuk diri tuan, dan kami sebagai yang diamanahkan untuk memberi perlindungan kepada tuan akan melaksanakan semua hak-hak tuan melalui apa yang sepatutnya lah. Alhamdulillah. Ya. Baik Tuan Kai, saya difahamkan Cik Zul ni dia mencarum di bawah penyana gig. Ya, penyana gig. Bagaimana tu?
Okey, di bawah program penyandang gig ini yang bermula pada 15 Jun yang lepas dan dijangka akan tamat pada 31 Disember 2021. Program ini adalah di bawah program penjana kerajaan, iaitu dia memberi subsidi ya sebanyak 70% yang ditajuk oleh kerajaan ya di bawah plan nombor 2. Di bawah plan nombor 2 ni kalau ikut harga kadar yang asal adalah RM232.80. Tetapi kerajaan telah pun memberikan sumbangan sebanyak 70%, maka hanya 30% saja yang perlu dijelaskan dan dibayar oleh orang bekerja sendiri. Jadi bermakna iaitu bersamaan dengan RM69.80 sahaja untuk tempoh perlindungan selama 12 bulan. Jadi walaupun bayar kurang, faedah dia dan manfaat dia tak dikurangkan ya. Dia masih dapat hak untuk kekal untuk dapat manfaat di bawah plan nombor 2. Iaitu 1,300 berapa tadi? Plan nombor 2. Ya, plan nombor 2 lah. Di bawah plan RM232.80 tadi. Selebihnya saya fahamkan Cik Ahmad selepas tu akibat kecederaan dimahamkan patah tangan ya Cik Ahmad ya? Saya patah penggelangan tangan. Okey, patah tangan dan kemudian MC berapa hari? MC tu 22 hari. 22 hari. Baik Cik Tuan Kai, berkenaan MC ni bagaimana Tuan Kai? Okey, di antara faedah yang akan diterima oleh Cik Zul adalah berupa faedah hilang upaya sementara, iaitu kita akan membayar bilangan dengan kadar RM41.31 untuk satu hari. Sehari. Jadi kita akan bayar mengikut berapa hari bilangan MC yang Tuan Cik Zul akan terimalah melalui rawatan di hospital berkenaan ya. So kita akan bayar tak ada limit dia lah, sehingga maknanya sembuh. Kalau doktor kata dia perlukan rawatan, dia akan berikan rawatan MC tu sehingga mungkin 3-4 bulan, sok-sok akan tanggung bayaran RM41.30, darablah berapa tempoh yang Tuan akan terima MC berkenaan. InsyaAllah. Baik, berhubung dengan Cik Ahmad Cik Ahmad selepas ini Cik Ahmad sebelum tu Cik Ahmad mengetahui tentang caruman skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri ni melalui platform apa? Sebenarnya saya kerja Panda ni. Okay. Saya diberitahu oleh rakan-rakan. Oleh Rakan-rakan Foodpanda juga. So kena ada pihak Pekeso datang ke Warung Anjung lah. Warung Anjung. Dekat Taman Midah. Oh, maksud itu secara berkelompok. Yes, betul. Okey, makna 17 hari bulan yang lalu. Betul. Ini adalah siri yang dianjurkan oleh penghantar. Baik, penghantar boleh ulas sikit tak bagaimana sambutan di kalangan ahli-ahli penghantar dengan SPSPS? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, buat masa ini sambutan rakan-rakan riders untuk program SKSPS ni tidak menggalakkan lagi. Okay, amat rendah. Jadi saya menyeru kepada sahabat-sahabat riders untuk kita sama-sama carum dengan skim pekerjaan sendiri ni, supaya insya-Allah kebajikan kita dijaga dan supaya manfaat dan faedah-faedah tu dapat kita nikmati bersama, insya-Allah. Baik Tuan Kai, kembali kepada Tuan Kai. Setelah bermula 1 hari bulan 1 2020 kan, skim ini diwajibkan bagi selain daripada sektor taksi Dilaksanakan, belum wajib. Dilaksanakan. Setakat ini sambutan bagaimana? Okey, sehingga hari ini kita untuk di bawah SKSPS ni, skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri ni, ada seramai lebih kurang hampir 55,000 orang lah berdaftar. Dan walaupun bilangan tersebut belum begitu mengujakan kami sebab kami punya sasaran tu terlampau besar, 2.72 juta daripada orang bekerja sendiri. Namun perkembangan peningkatan daripada semasa ke semasa itu amat menggalakkan, dan kami sambutlah. Kita minta mohon juga kepada rakan-rakan orang bekerja sendiri di seluruh Malaysia ni mengambil cakna lah atas promosi ini, dan tidak lain tak bukan adalah untuk memberi perlindungan kepada diri mereka dan juga keluarga mereka.
berdasarkan sekarang kejadian-kejadian yang kita lihat macam berkait-kait pula kan. Sehari tiap hari lah boleh kata ada saja kita mendengar di kalangan rider-rider yang terlibat dalam kemalangan, sehingga kadang-kadang ada yang menyebabkan kehilangan nyawa sekalipun. Betul. Jadi dekat sini apa nasihat tuan? Okeylah, daripada rekod kami ya, daripada yang berlaku kemalangan melibatkan kematian ya, lebih kurang 24 kes 24 kes yang dalam pengetahuan kami lah. Walau bagaimanapun daripada maklumat tak rasmi PDRM mengatakan ada 150 kes kemalangan yang melibatkan rider. Tapi dari duka cita lah, daripada 24 kes tadi tak ada satu pun yang mencarum dengan keso. Sedangkan kalau itulah seperti yang saya nyatakan tadi, bahawa kemalangan itu tidak berbau kan, dan sebagai rider yang maknanya bertamadun, yang dalam keadaan teknologi maklumat, kongsian maklumat melalui web dan sebagainya ya, Facebook dan sebagainya, sepatut kita gunakan perkara itu untuk menyebarkan maklumat tentang perlindungan keselamatan sosial ini lebih meluas lah. Jadi bila 24 kes tadi itu tidak dilindungi di bawah keso, maknanya keluarga yang ditinggalkan tersebut tidak mendapat apa-apa manfaat pun daripada pertubuhan keselamatan sosial. Ini amat mendukacitakan kami, dan kami berharap perkara ini memberi kesedaran kepada semua masyarakat, tidak sahaja kepada rider, dan juga kita harap kepada masyarakat sekeliling. Tolong kita sama-sama nasihatkan mereka, adik-adik rider ni supaya mendaftar dan mencarum dengan perkeso ya, dari sudut mungkin saudara mara, keluarga, jiran dan sebagainya, supaya sama-sama mencarum di bawah keso. Dan kita juga amat berterima kasihlah kepada Persatuan Penghantar ni yang sama mengambil cakna ya kepada perkara ini, dan sama-sama mempromosi perlindungan keselamatan sosial kepada rider-rider lah. Dan juga kepada inilah Swiss provider pun ada juga ya yang memberi kerjasama, macam Grab Food, Grab taxi kan, dengan Food Pandanya yang memberi sumbangan caruman pada awal bila bulan 3 bulan Julai yang lepas ya, dan dia membayar buat sumbangan kepada seramai 2,544 rider. Jadi kita harap kesungguhan dan komitmen yang ada kepada Swiss provider yang seperti ini dapat diteruskanlah, dan inilah yang diharapkan oleh pihak pengantar sebenarnya, Persatuan Pengantar, supaya maknanya masing-masing setiap komuniti masyarakat ini sama-sama menyedari tentang kepentingan perlindungan keselamatan sosial, dan sama-sama menyantunilah perkara tersebut demi manfaat para rider kita. Baik, bagi menghadapi sesuatu yang tak dijangka. Yang kemalangan ya. Dengan tangan dia tercedera, patah dan tak boleh bekerja dalam tempoh yang disahkan, jadi 22 hari, dan ada kemungkinan ditambah jemaah ya, betul. Berdasarkan kepada perkembangan ya, betul. Jadi untuk sepanjang tempoh beliau tidak bekerja, Perkeso menanggung segala kos MC-nya. Jadi Tuan Kai, boleh ceritakan tak 4 pakej yang disebutkan tadi, yang paling rendah tu berapa? Oh, pakej apa tu tadi ya? Okey, yang paling rendah adalah Jadi bukan hanya RM13.10 ya? Okey, di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri, kita ada 4 plan yang kita sediakan iaitu plan yang pertama ialah plan RM157 deposit. Itu adalah yang paling murah lah yang paling sini. murah. Diikuti oleh plan RM232.80, iaitu plan yang digunakan sebagai sandaran untuk plan program penyanagik lah kepada pekerja-pekerja di bawah ekonomi gig. Dan kemudian plan nombor 3 iaitu plan RM442 80 ya. Kemudian yang terakhir yang paling mahal buat masa ini adalah plan nombor 4 RM592.80. Mahal ya. Jadi 4 plan tersebut adalah bebas dipilih oleh orang bekerja sendiri mengikut keupayaan mereka. Namun kami di Perkeso, kami lebih suka untuk menasihatkan bahawa walaupun ia bebas dipilih oleh orang bekerja sendiri, tetapi sebagai satu perancangan dan strategi kehidupan masa depan ya, untuk survival, adalah lebih baik kita mengambil plan-plan yang mungkin dapat menyumbang kita, menyara kita pada masa kita mengalami kesusahan tersebut. Maksudnya kalau kita ambil plan yang mahal RM592.80 contohnya, kita akan mendapat faedah yang lebih mahal, yang lebih tinggi berbanding plan-plan yang murah yang lain. Maksudnya kalau kita dalam keadaan macam Cik Zul tadi, dalam keadaan terlantar di rumah,
tak ada pendapatan, tak boleh pun nak pergi bawa tugasan-tugasan rider tadi, Perkeso akan menanggung. Di bawah konsep Perkeso ni kita akan jadi sebagai penyumbang pengganti pendapatan dalam keadaan susah macam ini. Maksudnya kami akan memberikan satu pendapatan gantian kepada Cik Zul sepanjang tempoh MC berkenaan. Jadi itulah kalau maknanya Cik Zul mengambil satu plan yang mahal, maknanya Cik Zul akan mendapat satu pendapatan yang setimpal dengan bayaran yang dibayar tadi. Jadi kalau kita ambil yang murah, mungkin takut tak lepas dengan kita punya kos sara hidup yang biasa kita lalui. Jadi itulah nasihat kami lah. Walaupun begitu terpulang pada kepayaan masing-masing lah, ya, sebab yang nak keluar duit poket sendiri kan. Jadi kalau bebas lah macam tu. Jadi okey Tuan Ras, sebagai kata-kata akhir Tuan Ras, ya, kunjungan ke rumah sahabat kita Encik Ahmad ya, adakah akan diteruskan atau bagaimana? Memang kita akan mengikuti perkembangan semasa ke semasa, dan di Perkeso sendiri sebenarnya kita ada skuad khas untuk dinamakan skuad prihatin ya, di mana mereka skuad ni akan sentiasa menghidu mana-mana kemalangan yang berlaku kepada orang bekerja berinsurans, sama ada di bawah Akta 4 ataupun di bawah Akta 789 ni, untuk mereka segera mendekati orang yang kemalangan tersebut dan memberi bantuan nasihat dan sebagainya lah dari sudut ni. Jadi kami di peringkat SKSPS sebenarnya hari ini kami ambil peluang ni lah daripada maklumat daripada Persatuan Penghantar. Kami sama-sama turut serta untuk melihat dan memberi nasihat lah yang mana yang sesuai kepada orang bekerja sendiri yang ditimpa kemalangan. Okay, terima kasih Tuan Kai, dan kepada Cik Ahmad, selaku insan ataupun mangsa yang mengalami situasi yang tidak diingini ini, apakah nasihat kepada rakan-rakan lain yang belum mencarum? Mungkin ada kata-kata supaya apa yang berlaku kepada Cik Ahmad dijadikan contoh sebagainya. Sebab kita tak menjaga. Yalah, betul lah. Saya ingin bagi tahulah kan pada rider-rider di luar sana, ambillah kesempatan ini. Sebab apa? Sebab benda tak dijangka, benda luar. So daripada kita tak ada apa jadi macam ni, memang menyesal pun tak guna jugalah. Itu je lah. Itu saja. Okey, terima kasih Cik Ahmad kerana sudi menerima kunjungan kami tim Perkeso Penghantar dan juga FM pada hari ini. Tuan Kai di mewakili Perkeso HQ dan juga Encik Hakim mewakili Persatuan Penghantar PHL Malaysia. Okey, rakan-rakan kita yang belum mencarum, jadikan ini satu lagi contoh betapa keperluan untuk mencarum dengan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri itu sewajarnya dilakukan dengan segera. Baik sahabat-sahabat, untuk menghadapi sesuatu yang tak dijangka, bukan kita mahu, tapi sebagai setidak-tidaknya kita bersedia menempuh hari-hari mendatang untuk selepas ini seandainya berlaku apa yang berlaku ke atas Encik Ahmad. Salam maaf dari kami, anda ada salah bicara. Terima kasih kepada yang menonton. Sampai jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Salam.